Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan lagi lah perbincangan kita atau perkongsian berkenaan dengan salah satu daripada bangsa Turki yang kita dah sentuh sebelum ni, namanya Mamluk. Baru-baru ni juga saya punya kuliah kat tempat lain, bila kita cakap tentang Mamluk tu bangsa Turki, orang pun baru tahu, ramai orang baru tahu juga. Kemudian kita katakan di Asia Tengah, di Central Asia ni memang banyak melibatkan bangsa Turki atau Mamluk yang kita sebutkan sebagai tentera hamba yang elit, tentera hamba elit, yang sampai nanti akan membawa kepada cerita kita tentang kerajaan Delhi yang juga merupakan bangsa Turki kan. Jadi bangsa Turki nanti kita akan sentuh sikitlah, antaranya yang biasa kita sebut Ghaznawi, kita ada Khawarizmi, lepas tu kita ada apa nama ni sekarang ni Mamluk, kemudian Saljuk, dah tentu kita tahu Saljuk menjadi Osmania, kemudian di sebelah India nanti dia jadi Delhi, kemudian dia jadi Mughal. Tu semua bangsa Turki tu. Sebab tu bila kita sebut bangsa Turki, ramai hanya melihat Turki hari ni kan. Jadi kita kena betulkan balik mindsetting kita bahawa kehebatan dinasti-dinasti Islam ketika mana bangkit tu dalam kurun ke-14, 13 ke 16 tu di Asia Tengah. Dan di Asia Tengah ni ada kaitan dengan bangsa Turki puncanya. Jadi dekat situlah kenapa antara sebab juga kita kena kenal bangsa Turki, kerana pengakhiran nanti ketika Ya'juj Ma'juj muncul. Ya'juj Ma'juj ini adalah dalam golongan yang sifat dan keterangan yang diberikan dalam hadis Nabi umpama orang Mongol atau Turki. Dia sama, dia punya culture dia punya keberanian dia, cara pemakaian dia. Dan kita akan lihatlah nanti bagaimana Mamluk ini juga setelah mengalahkan Mongol di negara-negara Asia Tengah tu, banyak bangsa Turki. Penyebab kepada Mongol pula akan masuk Islam disebabkan dia dah campur. Jadi kalau baca buku-buku sejarah, dia ada sebut Turko-Mongol, maknanya dia dah mix Turki dengan Mongol. Nanti kita akan lihat sikit. Baik, inilah era yang ingin kita lihat ataupun yang kita sedang bincangkan hari ini, yang tuan-tuan perempuan pun dah tengok. Kita ada semua yang pernah kita sebut ni, Abbasiyah. Dalam kala Mamluk sedang bangkit, dekat situ dia bangkit daripada Ayubiyah. Ayubiyah, kawasan Ayubiyah telah dikuasai dahulu, kemudian akhirnya dia telah menguasai seluruh Ayubiyah. Kemudian nanti kita tengok Osmaniyah pun ketika itu sedang bangkit. Mamluk bangkit dahulu di Mesir, Osmaniyah bangkit di Anatolia. Keluarga Osman, yang mana pecahan Osman ini adalah datangnya daripada Saljuk. Saljuk yang telah terpecah awal, Saljuk besar, terpecah awal menjadi Kesultanan Rom sahaja di Anatolia. Kemudian dia bangkit menjadi Osmaniyah. Ketika mana dia, yang hari ini kita akan bincangkan adalah bila mana, nanti sebelum tu, hari itu kita bincang Mamluk mengalahkan Mongol. Mamluk mengalahkan Mongol. Kerana Mongol, ketika mana Mamluk pun sedang berkuasa, Mongol baru saja menjarah Baghdad 1258, dan ketika itu dia terus mara ke Syria dan pergi ke sebelah Mesir. Waktu di Syria adalah di Ayubiyah, dan Ayubiyah telah kalah dengan Mongol, dan malah mereka bersekongkol pula dengan Mongol. Kemudiannya Mamluk bangkit melawan Mongol, dan Mongol tak dapat meneruskan kuasanya di Timur Tengah, dan Mamluk telah berkuasa lebih kuat. Dan apa jadi selepas itu? Osmaniyah makin berkembang. Osmaniyah nanti kita akan tengok dia bertentang pula dengan Safawiyah. Safawiyah ini Syiah.
ini Syiah. Dan ketika itu Mamluk, ini saya dah bagi satu orang kata general dululah, general overview. Mamluk ketika itu apa dia? Dia tak tahu dia nak take side dengan siapa? Osmaniyah ke Safawiyah? Itu yang menarik dengan Mamluk ni, sebab Mamluk ni dia opportunis. Dia pernah bersekutu dengan tentera salib untuk melawan kerajaan Islam. Dia pernah bersekutu dengan Mongol untuk melawan dengan Ayubiyah. Dia juga pada kali ini dia tak pasti sama ada dia nak menyokong Osmaniyah atau Safawiyah. Jadi dia get ready saja. Mana yang nampak macam nak menang, nanti dia sokong. Jadi penyebab kepada nanti Safawiyah telah kalah di tangan Osmaniyah, dan akhirnya Osmaniyah terpaksa untuk melawan Mamluk. Dan kalahnya, tajuk kita hari ini, Mamluk kalah di tangan Osmaniyah. Siapa Mamluk? Bangsa Turki. Siapa Osmaniyah? Bangsa Turki juga. Kedua-dua bangsa Turki. Safawiyah ni bangsa apa? Okey, nanti sebelum kita pergi ke Safawiyah ni bangsa apa, dekat sini bangsa Arab, betul? Abbasiyah ini bangsa Arab. Jadi kalau cerita-cerita tentang Timur Tengah, ada 3 bangsa penting. Satu adalah Arab, kedua adalah bangsa Turki, yang ketiga apa tuan-tuan dan puan? Agak-agak di tengah ni, walaupun sekejap, bangsa Kurdi. Kurdis. Bangsa Kurdi. Kurdi. Kurdi ini juga adalah mereka yang merupakan bangsa yang dipanggil sebagai nomad di zaman Parsi. Jadi mereka ni yang dia tak take side sangat dulu, dia ada kuasa mereka tersendiri, tapi kecil je lah. Jadi makin lama membesar, dan ini antara yang cukup besar, yang mana telah terpesong daripada Sunni menjadi Syiah. Asalnya Sunni menjadi Syiah. Nanti kita akan tengok sikit. Arab juga. Kalau Andalus kita tak masuk dekat sini, tempat ni Timur Tengah. Tapi Andalus ketika mana Abbasiyah sedang bangkit, sama juga Andalus pun sedang bangkit juga dekat sini. Kalau kita lihat dekat sebelah sini nanti, Andalus lebih menyelah berbanding Abbasiyah. Penyebab kepada Baghdad yang dulu jadi kota, orang kata New York, orang semua nak pergi sana, dah berubah pergi ke Andalus. Kerana Baghdad sudah mula kucar-kacir sebenarnya dalam sekitar kurun yang ke-10. Kerana pergaduhan sesama khalifah lah, perebutan kuasa, perebutan kuasa, adik-beradik dan sebagainya, dan didalangi oleh bangsa Turki yang namanya Mamluk, hamba Turki ni. Jadi kejatuhan betul-betul Baghdad tu 1258. Dan selepas kejatuhan itu, ramai pergi ke Andalus. Yang Osmaniyah, nama Osman tu after siapa? Osman, nama Osman. Memang daripada keluarga nama Osman. Dari segi puak besarnya, Orus. Jadi Orus, sama juga mereka ni pun daripada Orus juga. Jadi Orus tu dia macam satu confederation. Jadi apabila nanti saya akan tunjukkan, kita akan tengok dia berpecah. Ketika Saljuk, mereka adalah puak-puak yang pelbagai sebenarnya. Semua ni adalah puak-puak Turki yang pelbagai yang bersekutu. Maksudnya bersama-sama, okey jom kita bergerak. So kita tahu kan mereka ni nomad. So nomad ni memang mereka hidup puak-puak, dia ikut kepala puak kan. Jadi dalam puak-puak mereka, dia adalah keternakan mereka sendiri, dia ada tentera mereka sendiri dan sebagainya. Tapi bila mana mereka bertembung dengan musuh baru, mereka berpakatlah. Jadi macam tu. Jadi bila berpakat, kadang-kadang pakatan tu kekal lama, kemudian berpecah, biasalah begitu. Sebab musuh-musuh ni dalam taktik peperangan, mereka akan negotiation. Dia negotiate. Jadi musuh ni akan datang, nanti ada setengah puak ni mungkin lebih kata okeylah kita layan lah, kita ikutlah, kita enter into agreement dengan our enemy. Jadi dia pun separated the federation tu lah. Jadi itu banyak kali berlaku sebenarnya. Jadi yang cerita kita ni, kita ambil yang hal-hal penting je. Sebab kita nak tengok secara detail, saya ingat nanti makan masa. Jadi kita ikut cerita yang lebih macam mudah untuk kita faham daripada Saljuk. Saljuk ni nanti pecah 3 sebenarnya. Pecah 3, tapi yang paling besar dan lama bertahan, dia panggil di Anatolia ni,
Kesultanan Rum Saljuk. Yang ini yang saya tak kaji lagi lah, tapi saya tertarik cuma tak sempat nak kaji. Bila orang Melayu ada buku hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah pergi ke Rum, dia panggil. Pergi ke Rum, bertemu dengan Sultan Rum. Jadi kalau dalam catatan sejarah, bila disebut Sultan Rum itu, mungkin orang menganggap itu Turki. Tidak, sebab Rom tu dia terpecah juga kepada 3. Pertama, Rom zaman Byzantine, ataupun zaman Rom lah, Rom. Yang kedua, Rom zaman Saljuk. Waktu Saljuk ini, Saljuk Rom di Anatolia saja. Kemudian barulah Rom yang satu lagi ni panggil Rom Turki lah, Rom di Istanbul. Jadi ada 3 era. Jadi dalam cerita Hang Tuah, pergi jumpa Sultan Rom, kalau ikutkan tarikh, Hang Tuah mungkin 1400 lebih. 1400 dekat sini. Jadi mungkin yang dijumpa adalah Sultan Osmaniyah. Tetapi bila kita baca-baca tempat yang dia gambarkan itu seperti hanya di Anatolia. Jadi adakah hikayat itu benar atau tidak, itu kena kajian yang lain lah. Macam mana? Bila kita sebut tentang hikayat, dia akan berbalik siapa yang mula suka buat hikayat ni. Nanti kita akan tengok. Bukan hari inilah kot. Nanti bila kita sentuh tentang Syiah, kita akan sentuh sedikit tentang hikayat. Sebab hikayat ni adalah tradisi budaya bangsa apa tuan-tuan rasa? Puan-puan rasa? Hikayat bangsa Parsi. Jadi Parsi banyak hikayat. Shahnameh antaranya yang terkenal, itu hikayat-hikayat. Jadi dalam setiap hikayat, dia adalah karya sastra yang sebahagian fakta, sebahagian dia nak glorify. Dia macam apa? Itu yang kita dalam dari segi akademik, kita tak menolak itu sebagai sumber sejarah secara total. Tapi dia umpama kalau kita katakan hadis dhaif. Saya tak boleh nak samakanlah taraf, tapi nak faham, nak mudah faham, hadis dhaif kita boleh terima, tetapi dia akan menjadi lebih kuat kalau disokong dengan satu hadis yang lebih sahih. Jadi kalaulah berlakunya cerita dalam hikayat yang kita dapat jumpa sumber rujukan sejarahnya yang mengesahkan, itu baru kita kata ya betul. Jadi dalam cerita hikayat-hikayat Melayu pun kita tak pasti, ada sebahagian betul, ada sebahagian tidak. Jadi perlukan kajian macam tu. Sebab kebanyakan kajian yang ada hari ini adalah kajian sastra. Jadi dia kaji, jadi dia gambarkan tanpa buat rujukan silang. Jadi dekat situ kita dapat nak mengesahkan. Tapi nak tolak 100% susah juga. Sebab ada satu hikayat Rom, panjang tajuk hikayat tu saya tak ingat, hikayat orang Penang. Dekat Penang ada. Hikayat tu, hikayat tentang perang Osmaniyah melawan melawan kuasa Eropah ni, saya terlupa negara mana. Hikayat tu adalah hikayat yang ditulis berdasarkan cerita panglima perang Osmaniyah yang singgah dekat Penang. Jadi daripada situ dia tulis. Tapi hikayat tu dah tak famous kat kita. Sebab hikayat tu memang ada pada British. Jadi kenapa British simpan semua hikayat-hikayat ni? Jadi yang ditinggalkan belajar Fardu Ain boleh ada lagi. Kitab-kitab kuning belajar Fardu Ain, belajar tentang ibadat okey, tapi tentang sejarah banyak yang kita tak ada. Kenapa yang tu kita kena fikirkan sendirilah, maknanya mungkin wallahu alam kan. Bila kalau macam sekarang ni, bila kita dah boleh kaji, dia menambahkan kesedaran pada diri kita ni, terutama kalau anak muda, dia akan rasa macam oh ini satu perjuangan kan, mak bapak kita, datuk nenek moyang kita dulu berjuang susah payah, jadi kita kena mempertahankan negara dan sebagainya, agama sebagainya kan. Jadi mungkinlah semangat tu yang tak nak dibawa. Jadi semangat kita adalah yang dibawa. Kalau tuan-tuan perempuan pernah membaca tentang polemik pendidikan di Malaysia, antara salah satu tujuan diberikan kemerdekaan kepada Malaysia oleh British, disebut oleh British dalam sistem pendidikan bukan untuk memandaikan orang Melayu, tetapi adalah untuk menjadikan orang Melayu mahir dalam bidangnya sahaja. Macam contoh pertanian lah dia. Jadi dia mahir, berikan mereka ilmu untuk memahirkan diri kepada itu saja.
Bagi bangsa Cina dia buat untuk ekonomi. Jadi mereka yang menetapkan supaya kita berada dalam tempat kita yang dia nak. Jadi hari ini bila kita dah makin tahu, memang akan ada satu perasaan kita boleh bangkit, kita boleh bangkit. Yang itu kalau lebih awal datang, maknanya kemungkinan berlaku peperangan dengan British, dengan kuasa-kuasa luar ni lebih kuat. Ya, jadi lambat kan. Maknanya sekarang ni generasi hari ini baru dapat akses. Sebab sekarang ni mudah kita buat kajian sebab kita mudah akses. Dulu nak dapat akses kita kena pergi ke library. Kena pula library yang dekat kita koleksinya mungkin tak banyak. Koleksi yang memang British tinggalkan. Ataupun British memang, sebab kalau kita tengok arkib negara kita pun didirikan oleh British. Jadi apa yang ditinggalkan di situ adalah apa tinggalan British banyaknya. Jadi kita banyak rujuk dekat situ. Jadi bagus jugalah untuk yang itu. Maknanya untuk British, apa yang British dah buat. Tapi yang sebelum-sebelum itu, siapa yang nak cari? Jadi tujuan kita antara lain bila ada kuliah macam ni, perkongsian ni untuk saya permudahkan, simplify. Sebab tak semua orang boleh kaji mendalam. Dan tak semua orang pula yang mengkaji dah buat PhD tinggi dah, tapi dia tak kongsi pula dengan orang awam. Jadi tinggal dekat rak-rak buku dan juga dia punya sijil. Adalah dia sebagai doktor dan profesor. Tapi saya pun tak nak salahkan mereka sebab mereka dalam ilmu akademik ni dia mendalam kajian dia. Bila dia nak bawa ke meja kuliah, meja ceramah, orang tak boleh dengar pula. Jadi untuk tone down tu agak susah. Jadi saya tengah-tengah lah. Saya tak profesor lagi. Saya pun bukanlah orang kata tak ada minat dan mengkaji. Jadi kita kaji juga tapi tak mendalam situasi mereka. Dan saya cuba sampaikan dalam bentuk bahasa yang mudah lah untuk kita faham. Sebab akhirnya sekali, yang paling penting dalam baca sejarah, cerita sejarah adalah apa? Mengambil iktibar. Jadi nak mengambil iktibar tu bukan pada menghafal nombor. Menghafal nombor untuk exam. Menghafal tahun bila, apa yang berlaku memang penting. Tetapi kalau tak hafal, ada masalah? Tak ada masalah. Kerana kalau dalam Al-Quran pun, kisah-kisah sejarah tak diceritakan tempat, tak diceritakan tahun. Kenapa? Sebab nak diberikan ibrah tu. Apa yang kita nak ambil daripada kisah tu. Jadi kalau kita dapat tahu kisah itu secara overview dia, pergerakan, perubahan semua ini, the evolution, maka kita dapat lihat dekat situ apa yang patut aku belajar. Kita dapat yang tu. Sebab kalau kita nak bincang contohlah dari segi akademik, tahun ni betul ke tahun 1294 berakhir? Oh, ada versi lain 1296 contoh. Jadi perbincangan dalam tarikh saja dah ada dia punya perbezaan pendapat. Cerita okey, siapa, adakah betul gubernur ni? Bukan, gubernur yang sebenarnya gubernur yang lain. Jadi kisah itu membuatkan kalau kita cerita dekat tempat orang awam, dia jadi apa? Peninglah sejarah ni. Malaslah nak dengar. Jadi kita ambil lah mana-mana versi pun tak mengapa, jangan sampai versi itu silap. At least kita ada satu sandaran yang dapat kita tahu ceritanya secara overview. Yang itulah cerita yang saya cuba bawa. Yang mana secara orang kata generalnya yang kita bincang sejak pada awal. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, saya banyak tekankan pasal Turki. Pasal Turki. Bukan sebab kita terlampau obses dengan Turki hari ini, tetapi disebabkan sejarah perkembangan Islam yang cukup besar adalah ketika mana berlakunya pergerakan ataupun peperangan dan sebagainya di Timur Tengah dan membawa ke Asia Tengah. Sebab mula yang Arab ni, kalau di Hijaz hanya kawasan ini je. Hijaz tak banyak. Tetapi bawa sampai ke Eropah, sampai ke Timur adalah bangsa-bangsa ini. Kerajaan-kerajaan ni. Yang ini sedikit je lah. Ada sedikit-sedikit saja. Sebab melibatkan Mekah, Madinah lagi tak banyak. Sikit je. Memang Allah selamatkan daripada peperangan yang begitu banyak. Malah kalau kita lihat nanti, Mamluk ke yang pegang ataupun Osmaniyah yang pegang pun, keadaan dekat situ tak begitu kacir-kacir, melainkan apabila berlakunya campur tangan British dalam Perang Dunia Pertama, dia melagakan Osmaniyah dengan bangsa Arab. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita cerita dengan orang Arab, dia tak suka dengar Osmaniyah. Termasuklah di kalangan para pengkaji sejarah, mereka jarang mencari
setakat yang saya tahu, kita susah nak jumpa orang yang mengkaji sumber Arab mencerita tentang Uthmaniyah. Penulisan Arab cerita tentang Uthmaniyah. Tapi bukan sebab tak ada, tapi sebab ada satu sentimen yang merasakan Arab lebih superior ke, kita lebih berhak untuk bumi Hijaz ni dan sebagainya lah. Nanti kita macam itulah. Jadi sentimen-sentimen tu kena dipecahkan, terutama zaman sekarang ni lagi kita kena faham. Kalau kita rasakan Arab itu adalah satu bangsa yang baik dan lebih baik, bagi saya sudah dibuktikan hari ini apa yang terjadi di Saudi pun adalah sesuatu yang kita tak sangkakan. Tapi Nabi dah sebut, Nabi dah pesan, sebelum dalam khutbah terakhir pun Nabi dah pesan, tidak ada satu bangsa pun yang lebih baik daripada bangsa yang lain. Nabi sebut dengan jelas, Arab tidak lebih baik pada A'jam, dan A'jam juga bukan lebih baik pada Arab. A'jam tu adalah bangsa selain Arab. Jadi Arab bukan lebih baik pada A'jam, A'jam pun bukan lebih baik pada Arab. Jadi kita cerita pasal bangsa, kenapa? Kita nak cerita pasal bangsa sebab memang bangsa itu membentuk satu-satu masyarakat. Bangsa itu, apa yang terjadi pada bangsa itu memang membentuk diri kita. Kita tak boleh lari daripada bangsa kita Melayu. Kalau kita Melayu, kalau darah tu ada India, dia adalah sikit campur India. Ada darah Cina lagi, saya ada tiga-tiga tu. Jadi dia tak tahu, confused ni orang Melayu ke orang apa kan. Tapi secara kad pengenalan memang kita Melayu lah kan. Tetapi nak cakap bangsa tu memang dalam Quran pun sebut, aku menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, lelaki perempuan berbangsa-bangsa, untuk kita li ta'arafu, untuk kita kenal mengenal. Sebab setiap bangsa lain, kita nak kenal hari ini puak Turki, bangsa dia lain, memang lain. Bangsa kita lain. Sebelum ni kita dah pernah tengok bangsa Cina lain cerita dia. Jadi untuk berkenal-kenalan. Tapi among all the races that we have in the world sekarang, mana the best? Tak ada the best lah. Tidak ada yang the best melainkan yang beriman. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal bangsa mana terbaik. Tapi kalau dalam dunia sekular ini, perbincangan antara bangsa yang baik diukur dengan apa? Kemajuan bangsa itu, kemajuan negara itu, kemajuan dari segi dia control the power. Itu dikatakan bangsa yang hebat lah. Antaranya orang kata bangsa Israel kan, bangsa Yahudi lah, Yahudi, kemudian Jepun. Memang betul ada kebaikan pada diri mereka, tapi itu bukan menandakan mereka terbaik. Contoh Jepun, dari segi disiplin dia, dari segi dia punya kehebatan dalam organisation dan sebagainya, itu patut kita belajar lah. Jadi itu tak ada masalah. Sebab tu kita tengok puak Turki ni pun ada benda yang kita boleh belajar dan ada benda yang kita boleh elakkan daripada berlaku. Sebab kita akhirnya, bangsa kita ni pun adalah bangsa yang bukan, dalam dunia ni sekarang dah tak ada bangsa the pure Turk, tak ada. Dah pure Malay tak ada. Sebab kita dah mix. So kita punya mixtures tu over the years, thousand of years tau. Sebab kita kalau pernah berlaku, tak masuk-masuk lagi cerita kita ni, tak apa So pernah berlaku polemik, kata orang Melayu ni daripada India. Yang kata ini adalah kita adalah daripada Hindu, jadi dia ada hujah yang mengatakan tulisan kita adalah asalnya tulisan Kawi. Pernah dengar tulisan Kawi, bukan sebelum Jawi. Jawi adalah Kawi. Jadi sebelum Kawi adalah tulisan yang diambil daripada tulisan Brahmi. Jadi tulisan Brahmi ni memang betul India. Okey, jadi bila orang bermain dengan fakta-fakta begini, saya pun melihat balik dan melihat rupanya Brahmi pula. Sebelum Brahmi kita adalah Pallava, tulisan Pallava. Kemudian di atasnya Brahmi, dan di atas Brahmi adalah Aramaik. Jadi kalau nak kata kita adalah daripada Hindu semata-mata, adalah mungkinlah boleh ambil sedikit. Tapi kalau pergi atas lagi, kita daripada bangsa yang sama juga dengan bangsa Parsi, daripada Aramaik. Ini adalah bahasa awal Injil, bahasa Nabi Isa, keturunan Nabi Nuh juga menggunakan Aramaik. Jadi Aramaik ni
adalah sub language dia membawa sampai kepada kita juga. Kalau pergi ke sebelah kanan, dia akan pergi ke Pahlavi. Pahlavi adalah tulisan Parsi. Tetapi nanti kita akan tengok kenapa kita wujud Jawi, kenapa Pahlavi juga dalam tulisan yang asalnya Aramaik berubah menjadi tulisan menggunakan tulisan Arab. Juga menjadi macam Jawi dia, ada disebabkan perkembangan Islam Asia Tengah. Jadi kalau cerita pasal bahasa tulisan Jawi yang itu, mungkin saya boleh buat satu tajuk tentang bagaimana perkembangan sistem pendidikan Malaysia. Tulisan Jawi, dalam masa yang sama tulisan Jawi wujud, tulisan-tulisan di negara-negara lain ni, negara Islam di Afrika, negara Islam di Asia Tengah, negara Islam, kerajaan Islam di sempadan Cina, semua menggunakan tulisan Jawi ataupun tulisan Arab yang menggunakan bahasa tempatan. Jadi yang itu berkait. Jadi kita tak boleh elak lah. Jadi sebelum saya memanjang lagi, kita sambung terus. Jadi ada 3 bangsa penting dekat sini. Bangsa Arab, kita ada bangsa Kurdi, dan kemudian kita ada bangsa Turki. Ini yang mewarnai Timur Tengah. Dan kerajaan Ayyubiyah, ini biasa kita dengar kerana Salahuddin Al-Ayyubi kan. Yang itu adalah nama yang kita kenal. Di mana Ayyubiyah ini berasal dari puak Kurdi. Ayyubiyah ni bangsa Kurdi yang berasal daripada Parsi sebelah barat. Jadi Parsi dulu dia sebesar ini kan. Jadi di sebelah barat sebahagian kawasan ini sahaja adalah orang bangsa Kurdi. Yang mana orang Kurdi ini juga dikenali sebagai orang Arab Azdi dia panggil Arab Azdi ataupun Arab Sabain. Sabak, orang Sabak. Sabak. Kita pernah dengar kan? Agama Sabak. Ya, kat Yaman saya tak pasti, saya tak tahu. Yang saya tahu kalau Sabain ni dia ada dekat Haran, dekat Turki ada. Dia antara golongan yang boleh dikatakan antara, kalau Sabain ini adalah mereka yang ahlul kitab juga lah. Dia dipanggil sebagai yang mempunyai tauhid yang sama dan mereka bukan Islam. Tapi mereka dapat duduk dengan aman dalam kerajaan Islam lah sebelum ni. Mereka adalah daripada keluarga Parsi ataupun keturunan Parsi, dan kemudiannya bangsa Turki pernah datang ketika Saljuk Saljuk kan, bila kita cerita Saljuk dia berasal daripada sini. Saljuk sebelah atas, kemudian dia membesar sebelah sini, kemudian dia mengarah ke sebelah sana dan kawasannya makin besar dan akhirnya mereka terpecah dan pergi ke sebelah Anatolia. Yang di sebelah sini mereka pernah bertembung. Mereka pernah bertembung dengan bangsa Kurdi ini. Bangsa Turk datang kawasan ini, maka bertemu dengan atau bertembung dengan Najmuddin, keluar tak? Ni di kawasan ini. Ini asal keluarga dia, Najmuddin Ayyub Ibn Shadi. Jadi apabila bertembung dengan Najmuddin Ayyub ini, maka mereka pun, Najmuddin ini meninggalkan bandar mereka dan berhijrah ke Tikrit bersama dengan 2 orang anak dia. Mereka berhijrah ke Tikrit. Tikrit di mana? Di sini. Berhijrah ke Tikrit kerana di situ Gubernur Saljuk dekat situ adalah rakan Najmuddin tadi. Jadi dia diberikan tempat dekat sini dan melantik pula melantik Ibnu Shadi ini ataupun Najmuddin Ayyub ini menjadi gubernur dekat Tikrit. Kemudian ada satu lagi dekat Mosul. Dekat Mosul ada Imaduddin Zinki. Ini nama yang kita biasa dengar kan? Imaduddin Zinki ni dia dulu adalah merupakan gubernur dekat Mosul, di bawah kerajaan Saljuk. Tetapi mereka bertembung dengan Abbasiyah. Yang dicerita tentang bertembung dengan Abbasiyah ni siapa ni? Tentera juga. Tentera apa? Mamluk, tentera Turki Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ni pun kita tahu dah sebelum ni, dia ada tentera hamba tentera mereka adalah bangsa Turk juga. Jadi bila bertembung dengan kerajaan Abbasiyah, maka Imaduddin Az-Zinki ini juga melarikan diri ke Tikrit. Jadi bertembung dan mereka bertemu di situ, dan apabila tahun 1164 nanti tengok berlaku satu serangan tentera salib ke Mesir. Dan ketika ini Syirkuh, nama dekat situ kita tengok Syirkuh yang bekerja dengan anaknya Imaduddin ini telah dihantar menjadi orang kata apa, diberikan kuasa untuk menjadi bekerja dengan
Nuruddin Zinki, dan kemudiannya dia melantik Ayub jadi komander. Apabila berlaku peperangan di Iskandariyah itu oleh tentera salib, maka Syirkuh menghantar Salahuddin, anaknya Najmuddin Ayyubi ini, dan kemudiannya membawa kepada peperangan yang membawa kepada kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi lah, untuk mengalahkan tentera salib. Jadi Ayyubiyah juga tuan-tuan dan puan. Jadi daripada sinilah bermulanya legasi Ayyubiyah. Maknanya di sebelah Palestin, sebelah Syam ini, bermulalah berkat kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, maka bermulalah suatu kekuasaan dinasti Ayyubiyah ini, kerajaan Ayyubiyah yang berkuasa pada asalnya membawa sampai ke Mesir. Jadi kerajaan Ayyubiyah ini sampai ke Mesir. Dan Ayyubiyah ini juga tuan-tuan dan puan, dia ada tentera hamba dia. Siapa? Bangsa Turki juga. Jadi kita cerita tentang Abbasiyah yang ada dekat sini pun, hamba elit mereka adalah bangsa Turki. Ayyubiyah juga bangsa Turki, hambanya. Osmaniyah sudah tentu bangsa Turki. Dekat sini ada juga tahu kuasa-kuasa kecil yang juga mamluknya mamluk Turki. Di sini pun nanti sampai ke India, mamluk Turki. Jadi di sini semua boleh kita katakan bangsa-bangsa yang menguasai mereka ataupun kuasa-kuasa tentera mereka adalah bangsa Turki. Ya. Ini adalah peta dalam bahasa Arab. Al-Jazirah, jadi Asyam sampai Hijaz, Yaman, sebahagian Yaman, Mesir, semua ini di bawah Ad-Daulah Al-Ayyubiyah. Besar daulah ini. Tetapi apa yang terjadi seperti mana yang kita pernah bincang sebelum ini, ya. Nanti kita akan tengok baliklah, saya buat recap balik, di mana nanti kawasan ini telah diambil alih oleh hamba mereka sendiri yang telah topple Ayyubiyah. Hamba mereka, dan daripada sinilah munculnya mamluk yang kita bincangkan. Jadi mamluk itu nanti makin mara ke Syam apabila Ayyubiyah makin kalah dengan kedatangan serangan daripada Mongol, setelah Mongol berjaya kalahkan ataupun musnahkan Baghdad. Jadi ketika itulah mamluk menyelamatkan sebahagian kawasan, maka secara tak langsung ataupun secara langsungnya kita katakan sudahlah wilayah mamluk itu sampai ke Syam, Ayyubiyah sudah tak ada. Okey. Di situ juga ada tuan-tuan dan puan, dalam kita menceritakan tentang kawasan-kawasan yang telah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam ini, dia ada empat kerajaan, the Crusader States. Bermula daripada perang salib yang pertama, mereka sudah ada. Pada asalnya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ini, tetapi ada salah seorang daripada pemimpin mereka yang dia tak ikut ke bawah, dia pergi ke sebelah atas, dia pergi ke Edessa. Jadi di Edessa ini mereka telah berjaya membina satu kerajaan mereka, dan asal usulnya tuan-tuan dan puan, kita ingat kan, kawasan ini adalah kawasan Rom. Selepas Rom, Byzantine yang memegang kawasan ini, dan dekat sini ada gereja apa? Ortodoks. Jadi asal kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang ada kerajaan ataupun masyarakat komuniti Ortodoks. Yang membawa kepada perang salib ini siapa? Ortodoks atau Katolik? Katoliks yang datang daripada sebelah Eropah melalui kawasan Saljuk di Istanbul, jalan ke situ sampailah ke sini, dan mereka bersama dengan Ortodoks, yang Ortodoks pada asalnya hanya minta perlindungan daripada serangan Saljuk. Kemudian mereka berjaya menyelamatkan wilayah-wilayah orang-orang Ortodoks ini. Tetapi dalam masa yang sama, mereka ada satu sentimen yang lebih kuat untuk pergi ke sampai Jerusalem ataupun kita katakan Baitul Maqdis. Jadi ini adalah kerajaan pertama, Edessa. Tetapi kerajaan pertama ini jugalah yang pertama berakhir di tangan Imaduddin Zinki tadi. Di bawah anaknya yang Nuruddin yang telah mengalahkan kerajaan ini. Dia tuan-tuan dan puan, bila kita tengok, kalau kata contoh kita tengok peta lah kan, evolusi perubahan kuasa, nampak macam mudah. Habis zaman ni, okey, tukar pula, dah jadi lorikan dinasti lain.
Nampak seperti itu. Seperti mana kita faham Melaka kalah daripada Portugis tahun 1511. Jadi kalau kita baca secara teks buku sekolah, macam itulah kita baca. Jadi kalah. Jadi dia macam kita main game, menang, kalah. Macam semudah tu. Sebenarnya tak macam tu. Maknanya dalam sejarah, kekalahan dia tak berlaku kalah terus run up habis. Dia masih ada berlaku peperangan-peperangan kecil yang cuba menyelesaikan, mempertahankan kawasan. Jadi dalam hal ini, sewaktu mereka mendirikan kerajaan mereka, mereka tak tenang. Mereka hanya dapat menguasai kawasan dalaman, tetapi di sebelah sempadan-sempadan mereka, kawasan-kawasan ini berlaku peperangan demi peperangan. Dan peperangan-peperangan itulah yang kemudiannya membawa sejauh mana mereka boleh bertahan. Tapi bagi Edessa hanya 52 tahun berbanding 3 lagi yang menjadi tuan-tuan perempuan penyebab juga kepada berlakunya perang salib berkali-kali sebanyak 8 kali. 8 kali. Perang salib yang telah dimenangi akhirnya adalah oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pada yang ke-7. Betul, ke-7. Bukan, sebelum tu lagi. Yang ke-7 adalah perang salib yang terakhir yang menyebabkan mereka akhirnya tak dapat menguasai kawasan Syam ni. Kalah. Perang ke-8 mereka cuba, mereka tetap tak boleh, dan pengakhirannya. Tetapi berlaku perang dunia pertama. Nanti mereka pandai-pandai sebab mereka dah tak tahu. Sejarah menunjukkan kalau mereka melawan dengan umat Islam, mereka tetap akan kalah. Kerana umat Islam ni kekuatannya adalah mati syahid. Kita berperang untuk mati. Sebab mati syahid, pasport dia orang panggil the black passport. Diplomatnya pasport, tak ada check immigration. Dia terus masuk. Jadi kalau mati syahid, terus masuk syurga. Yang itu orang Islam. Bagi orang bukan Islam, mereka berperang kalau boleh tak nak mati. Jadi sebab tu bila berperang orang Islam ni susah nak menang, sekiranya peperangan itu atas sebab jihad lah. Sebab ada juga peperangan yang kita ada kesilapan di peringkat kita kan, kerana menginginkan ghanimah, ghanimah, apa nama ni, harta rampasan perang dan sebagainya. Dan itu juga adalah perkara yang kita patut belajar. Cuma yang kita nak kata, bila berlakunya perjanjian, nanti saya akan kongsikan sedikit apa nama perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat tanpa pengetahuan orang Arab, tanpa pengetahuan orang Islam. Mereka membahagi-bahagikan kuasa wilayah mereka. Dan daripada situlah pemula juga kita di alam Melayu juga telah dipecah-pecahkan oleh Spanyol dan juga Portugis. Dia kata ini kau punya, ini aku punya. Betul-betul macam cerita P. Ramlee tu. Dapat ni satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku. Jadi begitulah dia yang terjadi. Ya betul. Yang side Picos side kan. Okey. Saya nak flashback sikit juga lagi. Yang kita cerita pasal Crusader States ni dekat sini. Ayyubiyah tadi kita dah tengok, Ayyubiyah yang sebahagiannya kekuasaan asal dia ataupun kekuasaan yang betul-betul awal Ayyubiyah adalah di Mesir. Kemudiannya mereka maju. Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya mengalahkan the Crusader State ini, sebahagian mereka, dan kemudiannya akan menguasai wilayah Syam. Ketika itu Mongol sebesar ni tuan-tuan puan. Kita tak boleh bayangkan macam mana. Inilah salah satu empire dalam sejarah yang dipanggil Mahazalim lah kita panggil. Mahazalim, yang memang kalau dia bulldoze terus. Dia datang ke mana-mana daerah, dia bulldoze. Nak ikut tak nak mati. Laki ke perempuan ke, bangunan ke, semua dia habis, hancurkan. Dan mereka bangsa yang sama juga. Bangsa dekat area sini datangnya, bangsa Turki pun dekat area sini juga. Jadi tak jauh beza. Dan ini yang sebelum ni saya sebut, bagaimana Mamluk dapat mengalahkan Mongol kerana buku bertemu ruas. Mereka bangsa yang sama. Ini bangsa Saljuk. Waktu ni belum Osmaniyah lagi. Apabila mereka mengalahkan Baghdad, yang saya sebutkan, saya tak nak ulanglah cerita kita yang sebelum ni. Dia nanti berlawan dengan Mamluk di sini. Selepas Ayyubiyah, Mamluk naik kan. Okey. Jadi berlawan dekat sini. Jadi nak cerita Mongol ni sebesar ni, saya sekadar nak tunjukkan sebab apa tuan-tuan perempuan, bila mereka kalah, setelah mereka kalah nanti di tangan Mamluk, kemudiannya kebanyakan terutamanya Hulaguhan,
pulang ke sana, pulang ke Beijing atau namanya Khan Balik, nama lamanya, pusat pemerintahan dinasti Empire Mongol ini. Dan dekat situ ketika mana mereka pulang, gubernur-gubernur mereka ataupun kuasa-kuasa yang ada adalah keluarga-keluarga mereka juga. Mereka berpecah. Mereka berpecah dan mereka masuk Islam. Yang itu yang seronok kita dengar tu. Okey, ini saya pun tak nak cerita panjang. Hari itu kita dah cerita bagaimana As-Salih Ayyub tadi. Ingat ke tak ingat? Susah juga nak ingat kan? Okey, tapi tak apalah. Secara ringkasnya kita nak cerita As-Salih Ayyub ini, ya. Ini ada As-Salih Ayyub adalah sultan yang kelima Ayyubiyah lah, ya. Ketika mana perang salib yang ketujuh, yang kita katakan yang terakhir, yang sebelum yang betul-betul mereka telah memegang kawasan Syam ini, yang mana setelah itu mereka telah kalah di tangan bangsa Mamluk, di mana As-Salih Ayyub ini isterinya Syajarudur, Syajarudur. Ketika mana berlaku peperangan salib yang ketujuh, As-Salih Ayyub ini sudah sakit. Jadi dia melarikan diri apabila diserang di Kairo. Dia melarikan diri pergi ke Mansurah. Dan di situ Syajarudur isterinya. Jadi kalau perempuan ni akan rasa seronok lah cerita pasal perempuan ni. Sebab Syajarudur ini berjaya memimpin panglima-panglima perang tentera Mamluk yang berada dalam Ayyubiyah ni. Jadi dia pegang, dia kata kita akan serang balik tentera salib. Dan memang betul berjaya di bawah pimpinan Syajarudur. Sebab itu disebut Syajarudur ini sebagai sultanah juga. Sultanah Mamluk, Syajarudur. Kemudiannya anaknya Turan Shah, ni anaknya, rasa bimbang dengan Mamluk yang cukup kuat bersama dengan maknya ni. Jadi dia cuba menghapuskan Baibars dan Aibak ini, bangsa Mamluk Turk ini. Sebab mereka ini bukan Turk kan, mereka Kurdi. Kemudian Turan Shah cuba mengalahkan mereka dan akhirnya dia pula mati. Dia kalah. Dan Izzuddin Aibak ni tadi yang membantu mengalahkan perang salib. Izzuddin Aibak ini pula kemudiannya berkahwin dengan Syajarudur dan membentuk kerajaan mereka pula. Dan kerajaan inilah kerajaan Mamluk yang pemulanya. Kerajaan Mamluk. Dia ni Mamluk lah. Dia ni Mamluk hamba tentera asalnya. Tapi orang kepercayaan Syajarudur dan kemudiannya berkahwin. Dan permulaan kepada kekalahan Al-Ayyubiyah itu adalah ketika mana perang salib ketujuh mereka menang. Tetapi kekuasaan Ayyubiyah itu yang hilanglah di Mesir. Jadi di sinilah Mamluk mula berkuasa. Ini cerita Saifuddin Qutuz pun saya ulang sikit saja. Saifuddin Qutuz inilah sultan yang ketiga Mesir di bawah Mamluk. Dia ni pun juga Mamluk, tetapi dia bukan Mamluk asal dekat sini. Dia adalah Mamluk yang baru dibeli. Yang dibeli daripada Empire Khawarizm, sebab Empire Khawarizm tu telah dimusnahkan oleh Mongol. Jadi mereka telah dijual, hamba-hamba ni sebahagiannya telah dijual dan dibeli oleh Aibak tadi. Sultan Aibak beli dia, tetapi akhirnya tengok rupa-rupanya dia ini boleh bangkit sebagai satu pemimpin yang baik sebab dia adalah keturunan daripada putera Raja Khawarizm. Banyak nama-nama ni, boleh ingat ke? Tak apa, sebab tu saya kata tak apa, tak ingat tak apa. Yang penting kita tahu dia punya flow cerita. Jadi Qutuz inilah Sultan Mamluk yang paling berani untuk melawan dengan Mongol. Kerana Mongol menghantar utusan supaya dia akur. Sebab waktu itu gubernur-gubernur Ayyubiyah yang hanya ada dekat Syam ni dah tak kuat. Antaranya An-Nasir Yusuf yang akhirnya dia terpaksa akur kepada Mongol. Jadi sampai mana Mamluk kata, mai sini kita pertahankan kau jangan bersama dengan Mamluk. Dia tak nak. Dia nak bersama dengan Mamluk sebab dia lebih takut dengan dia nak bersama dengan Mongol sebab dia lebih takut dengan Mamluk. Tapi apa jadi bila zaman Saifuddin Qutuz telah disuruh untuk tunduk oleh Mongol. Saifuddin Qutuz telah memenggal kepala utusan Mongol, menyebabkan memang ini petanda nak perang. Tuan-tuan pun tahu kan bila peperangan ni dia ada adab.
Dalam sejarah perang semua sepatutnya ada adab dia lah, tapi memang ada yang sebahagian tak ikut adab, tapi kebanyakannya adabnya memang berunding dulu ataupun datang one to one, bagi tahu kau nak ikut aku ke tak nak. Tak nak, kita perang. Jadi dia ada utusan dulu. Jadi kalau begini, bila dibunuh, itu petanda memang nak perang. Jadi maka berlakulah peperangan, tetapi peperangan itu dimenangi oleh Saifuddin Qutuz ini, sehingga mana dia pergi sampai ke Syam. An-Nasir Yusuf tadi pun ditangkap oleh Saifuddin Qutuz. Jadi mereka berjaya, telah berjaya menguasai kawasan Syam. Mongol telah patah balik dan tak pergi ke sebelah Timur Tengah, berhabis dekat situ. Tapi sayangnya Saifuddin Qutuz bila dia balik ke Mesir, dia dibunuh. Ini Mamluk ni cukup orang kata complicated, sebab dalam puak ada puak. Maknanya dia dah puak-puak Turki, tapi dia dalam puak pun dia ada tim dia. Jadi kalah Saifuddin Qutuz, maka berakhirlah dia panggil Mamluk Bahri. Kemudian muncul Mamluk Burji. Nanti kita akan tengoklah antara lain nanti dia bertukar-tukar lah dia punya sokongan dia. Sekejap dia nak sokong sana, sebab tu akhirnya dia bertembung dengan Osmaniyah, sebab dia tak sokong pun dengan Osmaniyah. Sebab dia antara lain nanti kita akan tengok bagaimana Safawiyah yang Syiah itu nak minta bantuan tentera salib untuk melawan Osmaniyah. Ketika itu dia perlu lalu kawasan Mamluk, nak pergi hantar duta. Jadi Osmaniyah kata jangan bagi laluan, tapi dia bagi laluan. Jadi Mamluk bagi laluan. So bagi Mamluk, Osmaniyah juga adalah salah satu dia punya ancaman. Jadi dia complicated dekat situ. Okey. Ini adalah ini sekadar ni lah, tak ada apa yang ni. Ini cerita pasal kubu dekat Mesir, dekat mana diletakkan kepala utusan tadi. Okey, perang Ain Jalut, ini pun kita dah terangkan. Ini peperangan dengan Mongol, menang. Kemudiannya kerajaan Mamluk Mesir, hanya kalau kita lihat dekat situ adalah inilah secara ringkasnya 1250 sampai 1260 dia sampai ke ini wilayah Burji lah, Burji. Jadi ada Bahri, ada Burji. Okey. Nampak tak dekat sini? Mongol yang tadi yang besar tu, dia sudah tukar nama dah waktu ni. Dia ada Ilhan, dia ada Chagatai, dia ada Golden Horde. Dekat sebelah sini ada apa? Satu lagi. Ini yang besar, dia main dia lah. Tak adalah kat dalam peta ni, tak ada dekat belakang ni. Yuan. Dinasti Yuan Cina. Jadi dinasti Cina antara dinasti yang besar adalah dinasti Yuan. Tetapi dinasti Yuan adalah dinasti bangsa Mongol. Mongol. Dia bukan bangsa Cina Han. Dia adalah bangsa Mongol. Okey. Jadi secara ringkas begini, Mamluk Bahri, Mamluk Burji. Kemudian kita ada yang saya katakan nanti kita akan sentuh nanti, Mamluk juga di Delhi. Kemudian ini hanyalah kerajaan kecil di Iraq lah. Ini adalah pecah Mamluk juga. Mamluk ini bukan maksudnya Mamluk daripada sini tau. Mamluk itu yang kita maksudkan hamba elit yang membentuk kuasa. Jadi hamba elit bangsa Turk. Hamba elit bangsa Turk di Delhi, hamba di Mesir, di Iraq. Ini antara yang kalau disebut dalam sejarah, disebut tentang Mamluk itu, semua ini disebut Mamluk. Tetapi dalam bahasa Arab, kalau disebut Ad-Daulah At-Turkiyah, dia bukan kerajaan Daulah Turki. Daulah Turki itu pergi ke Osmaniyah, mungkin kita faham gitu. Tapi Ad-Daulah Turkiyah ini adalah Kesultanan Mamluk dekat Mesir. Ini antara nama-nama Mamluk yang ada. Saudi. Di mana cerita mana? Cerita apa? Macam mana? Siapa?
Ah, ah, susah nak bagi nak jawab secara tepat sebab zaman sekarang ni boleh dikatakan kebanyakannya cuba mengelak peperangan fizikal ni. Jadi mereka masih akan merunding dan tu merunding lah. Jadi rundingan tu dia memberi kesan kepada ekonomi. Tapi kalau perang secara fizikal ni kita tak perasan lagi, tak nampak lagi lah perkara itu mungkin akan terjadi dalam tempoh terdekat, kerana peperangan yang jarak jauh ni jarang saya tak tahu, saya tak berani juga nak bagi komen. Cuma kalau perang-perang kecil di sempadan tu biasa. Tapi kalau perang antara dua kuasa besar, kita kalau boleh kita nak elakkanlah, kita doakanlah supaya tak berlaku perang dunia ke berapa. Sebab bila berlaku gitu biasanya akan berlaku alliance kan. So nanti dia negara-negara lain pun masuk, jadi perang dunia juga. Jadi kalau boleh itulah tujuan kenapa PBB diwujudkan, atas dasar itu. PBB untuk mengelakkan peperangan dunia ni terjadi. Walaupun mereka yang asalnya memulakan kan. Jadi tak apa, kita reserve lah yang itu. Kita tengoklah apa yang akan terjadi. Okey, kita balik pada ini. Tiga kuasa besar di penghujung Mamluk itu yang tadi saya sebutkan, ada bangsa Saljuk ataupun kuasa Osmaniyah. Saljuk menjadi Osmaniyah. Kemudian kita ada Mamluk dekat sini, dan kita ada Safawi. Safawi ini adalah mereka yang asalnya puak Kurdi, Kurdi yang Sunni tadi. Puak Kurdi, kita cerita sedikit tentang puak Kurdi Kawasan ini tuan-tuan dan puan sampai hari ini bergolak tak? Masih lagi bergolak. Kawasan ini, kawasan Kurdi yang menjadi isu politik dalam Turki sekarang. Bagaimana parti politik Kurdi dengan parti politik kerajaan Turki masih lagi tidak sebululah orang kata. Memang berlaku konflik dalaman mereka. Yang kalau kita balik pada cerita puak Kurdi ini, Kurd ini berasal daripada tamadun kuno yang dipanggil Kurd sebab kawasan tamadun mereka dipanggil Karduya. Jadi pada situ nama Kurd lah. Jadi ada jugalah teori-teori lain. Dan mereka ini dirujuk sebagai Kurdi oleh bangsa Parsi. Mereka adalah nomad yang bukan seperti mana nomad Turki yang suka berpindah-pindah. Dia nomad yang sudah mula settle down. Sudah ada kehidupan mereka. Dan mereka bukan bangsa yang sifatnya seperti bangsa Turki ataupun Mongol yang suka berperang, tetapi mereka adalah bangsa yang boleh kita katakan umpama keturunan bangsawan lah, dan mereka memimpin dan hanya hidup di kalangan komuniti mereka. Jadi kerajaan Sasan, iaitu kerajaan pecahan Parsi, menggelarkan mereka sebagai Quds, dan mereka ni banyak menjadi tentera kepada kerajaan Sasan. Kerajaan Sasan adalah kerajaan pecahan Parsi lah, kerajaan Sasan, ini bukan kerajaan Islam, kerajaan Parsi Zoroaster, dan kemudiannya di dalam kerajaan mereka ini, mereka ada banyak juga kerajaan-kerajaan Kurdi, yang ada 7 lah kerajaan Kurdi. Dan paling kita kenal adalah tadi Salahuddin Al-Ayyubi tadi, daripada keturunan ataupun empire atau dinasti Ayyubiyah itu ada daripada kerajaan Kurdi, dan dia berakhir apabila Mongol datang menjarah mereka. Dan kemudiannya mereka ini masih ada ke tidak puak Kurdi? Ada tuan-tuan puan, tapi mereka hidup di dalam kerajaan yang berbeza lah. Setelah mereka dah tak ada kerajaan, jadi sebahagian duduk dalam Osmaniyah, sebahagian duduk dalam Safawiyah. Tapi kita nak tahulah cerita tentang Safawiyah tu. Okey, kita tengok dulu Tengok, saya ni suka banyak flashback. Tu orang kata tak masuk lagi tajuk. Tapi memang saya suka buat macam tu sebab bagi saya suka, sebab saya sendirilah, saya mungkin bukan ini metodologi mana-mana saya ikut, tapi saya sendiri. Sebab saya suka nak tahu kenapa jadi, apa puncanya, daripada mana datang ni. Jadi sebab itu saya akan pergi flashback, saya nak tengok apa terjadi. Lepas tu baru kita nak comeback tu, kita dah faham dah. Oh, patutlah jadi macam tu. Jadi saya rasa sejarah itu seronok kalau kita buat macam tu. Kalau kita baca ikut teks saja boleh, tetapi macam saya tak puas. Saya suka bila membaca tu, bila saya jumpa dia kata dia ni daripada Safawi ni pada siapa Jadi saya akan tengok Safawi ni daripada Safawi ni daripada Kurdi.
Kurdi ni pada mana? Kita pergi ke belakang balik. Tapi kerja ni penat lah tuan-tuan perempuan. Jadi biarlah saya buat. Kalau tuan-tuan perempuan boleh buat, alhamdulillah. Jadi kita berbalik Mongol yang tadi pecah. Ini Mongol ni yang pecah ni. Mongol yang besar tadi berpecah menjadi Great Han Yuan, Chagatai di tengah, Golden Horde di sebelah Rusia, Ilkhanat di sebelah Iran lah hari ni. Ilkhan ini ketika mana Baghdad kalah adalah di bawah kuasa Ilhan. Ilhan di bawah Hulagu Han. Ilhan. Jadi Genghis Khan dekat sinilah ayahnya. Kemudian turun kepada Mongke Khan dan sebagainya, semua dekat sini. Jadi peperangan di sebelah sini yang tadi kita cerita tentang Syam, cerita tentang Saljuk, cerita tentang Abbasiyah diserang oleh Mongol, itu adalah serangan oleh Ilkhanat. Ilhan ini di bawah Hulagu. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita akan tengok bagaimana Chagatai. Okey. Kawasan ni ada Chagatai dan ada Ilkhanat. Chagatai, kalau kita cari sekarang Chagatai, bahasa Chagatai adalah bahasa asal bangsa Turki dalam puak Karluk. Dia ada bangsa kan, ada Oghuz yang famous menjadi Osmaniyah, Karluk yang memang melarikan diri pergi sampai ke sebelah Rusia nanti. Jadi daripada Karluk yang asalnya di kawasan ini, bangsa Karluk, bahasa itu diambil oleh pecahan Mongol menjadi bahasa kerajaan baru mereka, kerajaan Chagatai. Chagatai itu adalah bahasa Arab yang kemudiannya ada campur dengan Parsi. Kenapa dia ambil itu? Sebab mereka sudah mula bercampur dengan Turki. Jadi dia dah jadi Turko-Mongol. Bangsa gini, Turko-Mongol. Anak Genghis Khan yang berada dekat sini namanya apa? Namanya saya dah lupa sebab saya ingat yang nama cucu dia, cicit dia yang masuk Islam. Cicit dia masuk Islam, Mubarak Shah di Chagatai Khan. Mereka ini mula masuk Islam, kemudiannya sepupu dia mengambil alih kepimpinan dan mereka mula melawan The Great Khan bila mereka masuk Islam. Dalam masa sama mereka juga melawan dengan kuasa adik-beradik juga, keluarga juga. Mereka melawan sesama mereka dan mereka hidup dengan Karluk bangsa Turki dan juga Tatar bangsa Mongol. Mereka dah bercampur. Dan salah satu daripada ketua regimen mereka adalah namanya Barlas. Barlas ni, nama-nama ni memang susah nak ingat. Saya pun tengok nota ni. Waris daripada Genghis ada satu ketua tentera di dalam Chagatai namanya Barlas. Barlas ini tuan-tuan dan puan, nanti dia akan kuasai kawasan ini dan membentuk satu empire. Nanti kawasan Chagatai ini nanti Islam ni akan membentuk satu kuasa yang namanya Timur. Pernah dengar? Tamerlane. Okey, Timur. Timur ini nanti dalam keturunan mereka, Timur ni bangsa Turk jugalah. Timur ni nanti dalam keturunan mereka akan membawa kepada Delhi. Pecahan bila mereka kalah, mereka pun pecah menjadi Delhi. Daripada Delhi akan ada Mughal. Semua tu bangsa Turk. Bangsa Turk yang telah campur Mongol lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, daripada Chagatai tadi dia masuk kepada Ilkhanat. Ilkhanat ini nanti kuasa daripada Chagatai tadi ni. Dia ambil kawasan ini dan dia menjadi Timur, kerajaan Timur. Daripada kerajaan Timur, mereka kalah dengan satu bangsa Turki lagi, puak nama Akkoyunlu. Kemudian daripada Akkoyunlu barulah dia jadi Safawiyah. Jadi yang tadi Delhi itu semua sekadar selingan je dulu. Kita nak cerita dekat sini, bila Timur, lepas Timur dia diambil alih oleh satu bangsa persekutuan puak-puak Turki juga daripada sini. Dia datang daripada sebelah sini. Namanya Akkoyunlu. Dan kawasan ini telah diambil alih, maka Timur telah kalah di tangan Akkoyunlu. Kemudian Akkoyunlu pula kalah di tangan Safawiyah. Yang ini yang menarik. Sekadar tambahan, kita tengok Timur yang kita sebut Timur, dalam bahasa Inggeris ada yang panggil
Timur, Timur, Timur-Leng, Timur-Leng, Timur-Lang, Amir Timur, Aksak Timur, Tamerlane atau Tamburlane. Ini adalah yang tadi kita kata daripada keturunan Barlas. Ya. Jadi ini ceritanya dia kahwin nanti dengan keturunan Genghis Khan, maka sebab itu dia dikatakan bangsa Turk yang telah bercampur dengan keturunan dia telah campur dengan Mongol. Sebab dia ni kahwin dengan anak Genghis Khan. Ya. Dia kahwin dengan anak Genghis Khan, anak Chagatai tadi, ketua Chagatai, Kazan nama dia. Dia kan tentera kat situ, tapi akhirnya dia berkahwin dengan Khan Chagatai, anaknya, jadi kat situlah ada percampuran mereka, dan keturunan sebelah ayah dia ni nanti, sebelah timur ini akan membawa kepada Empire Mughal, Babur di India. Okey, kita tenang dulu kerana kita nak kembali kepada Safawiyah. Oh, panjang cerita saya kan. Okey. Permulaan kepada Safawiyah ini adalah tadi kita sebutkan puak Kurdi, bangsa Kurdi. Dia bermula daripada satu bandar, bandar ini Lahijan. Apa ada dengan bandar Lahijan ini? Di sini ada satu pendiri tarikat Sufi, pendiri tarikat Sufi namanya Zahid Jalani. Tarikat mereka adalah Zahidiyah. Jadi asal usul mereka ini adalah tarikat Sufi Sunni, tadi isu, tak ada masalah. Dan Zahidiyah ini juga tidak melibatkan diri dengan politik, tak ada. Jadi di zaman ini wilayah mereka berada di dalam hulaguhan tadi, dalam ilhanat. Tetapi mereka tak diganggu. Mereka mula berpengaruh bila mana hujung-hujung era hulagu, ramai orang peluk Islam kecuali keluarga Diraja Ilhan tadi. Jadi keluarga Diraja Ilhan agama Buddha, masyarakat dah makin ramai masuk Islam. Maka bila ramai masuk Islam, tarikat ini mula berpengaruh. Ramai orang nak ikut tarikat Zahidiyah. Tarikat Zahidiyah. Bukan Zaidiyah. Zaidiyah Syiah. Ini Zahidiyah. Okey. Kemudian salah seorang daripada anak muridnya adalah namanya Safiuddin Ardabali. Nanti kita akan tengok dia adalah dia diangkat di dalam tarikat Sufi ni. Mereka ada istilah mereka lah, saya pun tak mahir dalam istilah mereka. Mereka ada Syekhul Akbar lah, apa kan, syekh mereka. Dan salah seorang anak muridnya adalah Safiuddin ini. Safiuddin diangkat menjadi apa dia panggilan, istilah khalifah, begitu kan, istilah mereka lah dalam tarikat. Maka daripada situ dia pula membawa ajaran, bukanlah ajaran tapi cara dia sendiri. Sufi ini lebih kepada untuk takarrub kan. Jadi bila dia nak takarrub pada Allah, mereka ada dia punya zikir-zikir mereka yang orang kata lebih daripada kebiasaan, untuk mendapatkan satu perasaan yang kita panggil zauq. Orang panggil zauq dalam bahasa Arab, zauq tu kan. Zauq itu adalah satu perasaan yang susah tak boleh dibuat-buat. Jadi untuk melenturkan hati kita, jiwa kita, untuk rasa boleh mendapat perasaan cintakan Allah, sayang tu, dia perlukan satu mujahadah. Maksudnya satu pengorbanan. Pengorbanan apa? Biasa mungkin kita boleh zikir sikit-sikit kan. Tapi zikir tu masih lagi dia tak dapat rasa, dia tak dapat masuk lagi, dia perlukan banyak lagi dan sebagainya. Jadi itu antara metodologi dia lah. Itu hanya metodologi, tak bercanggah pun, tak ada masalah. Dan dia tidak bersandarkan kata ini Nabi suruh buat, tak ada. Jadi itu adalah cara dia. Jadi dia buatlah. Dan itu yang terjadi sehingga mana Safiuddin ini dikenali dan dia membawa nama tarikatnya Safawiyah. Jadi asal Sunni tak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah apabila diperturunkan syekh yang selepas itu, namanya Syekh Junaid. Syekh Junaid ini sudah mula mendekati politik. Dan dalam masa yang sama, dia melihat Syiah Imamah 12, Imam 12 itu adalah satu pendekatan yang patut diambil. Sebab apa? Dalam Syiah Imamah ni dia menganggap
imam itu umpama nabi, kan? Jadi dia ada the same position lah. Jadi dia nakkan perkara itu, dan Syekh Junaid pun membawa dia adopt Syiah, dan dia bergerak ke Syria dan juga Anatolia. Waktu itu pengikutnya bukan sekadar bangsa Kurdi, sudah mula ada bangsa Turk. Jadi bila dia nak balik ke Ardabil, dia dah pergi ke sana, Syekh Junaid ini, kemudian dia nak balik ke Ardabil, dia nak tinggal dekat Shirvan. Shirvan ni satu bandar Sunni, masih lagi Sunni. Bermula konflik Sunni dan Syiah di situ. Sebab Shirvan, masyarakat dia, komuniti dia, kepimpinan mereka memang tak menerima Syiah. Maka bila Syekh Junaid nak balik, maka dia tak dibenarkan balik. Sehingga mana anaknya pula, Syekh Junaid, anak dia ada nama Syekh Haidar. Dia membawa semangat yang sama oleh ayahnya, dan membawa pula simbolik untuk menunjukkan dia adalah Safawiyah, tetapi Safawiyah Syiah ni. Jadi dia bawa pakai serban 12 lapis, berwarna merah. Jadi dia dikenali digelarkan oleh Osmaniyah sebagai Kizilbash. Kizilbash maksudnya adalah mereka yang berserban merah ini, berserban merah. Dan konflik itu lebih ketara sebab dah boleh nampak dah siapa pengikut. Sebab pakai serban tu, dia dah nampak konflik makin ketara. Maka berkonfliklah Shirvan ini dengan Akkoyunlu tadi, Akkoyunlu yang bangsa Turki dekat sini. Sebab bangsa Turki itu ada sebahagian sudah mula mengikut Safawiyah, banyak nama-nama ni kan. Kemudiannya yang tadi kalau kita tengok empire itu adalah background tentang Safawiyah sebelum mereka menjadi kuasa politik, Timur yang asalnya tadi ni saya sebut Akkoyunlu, yang penyebab kepada bergaduh dengan Shirvan tadi. Akkoyunlu ini adalah mereka yang sebahagiannya sudah mula mengikut Safawiyah, dan akhirnya Safawiyah mula menguasai kawasan ini di bawah kuasa anaknya lagi yang namanya Ismail Shah. Ismail yang pertama itulah pendiri kepada kerajaan Safawiyah Syiah. Jadi asal mereka adalah tarikat, dan mereka bukanlah Syiah. Mereka adalah Sunni tetapi terpesong. Sebab itu bila Ismail ni, jadi Ismail Shah ini adalah daripada keturunan Syiah. Saya akan sentuh lebih pada Syiah dalam siri akan datang. Bukan yang inilah, kita ada lagi 3 siri yang akan datang ni tentang kejatuhan Baghdad saja. Kita akan sentuh kejatuhan Baghdad disebabkan oleh Syiah, kejatuhan Baghdad disebabkan oleh tentera salib, dan kejatuhan disebabkan oleh Mongol. Ini kita akan cerita lebih detail sikit. Okey. Maka kalau kita ringkaskan, kawasan ini Shah Ismail yang warna kuning, Kemudian kita ada ini kerajaan selepas itulah, kerajaan pecahan daripada Chagatai dan sebagainya, dia jadi kerajaan Islam lah. Tapi jadi kawasan-kawasan ni adalah kawasan yang dia bercampur aduk, nak ikut yang mana satu kan. Jadi dia disputed area lah kawasan ini, kawasan sempadan. Tu memang biasalah begitu kan. Cuma kita nak cerita dekat sini bagaimana kawasan ini nanti akan bangkit menjadi cerita pertembungan Osmaniyah dengan Mamluk. Panjang tak baru kita sampai. Jadi pada Osmaniyah ni nanti mula-mula dia akan berperang yang kita dah bincangkan dengan Safawiyah di dalam, ada tak saya tunjukkan kat sini. Ini cerita Syekh Safiuddin tadi, Syekh Haidar. Saya terlupa saya ada slide ni. Okey, Syah Ismail. Jadi daripada Syah Ismail Kizilbash tadi. Okey. Apa yang terjadi apabila Sultan Salim sudah dimasyhurkan di Istanbul? Sultan Salim yang mengarahkan supaya lawan dengan Safawiyah. Sultan Salim melihat sebahagian Yenicheri
tak berani nak pergi kerana bagi dia mereka ni Islam. Sebab pandangan mereka asal mereka Sunni. Jadi mereka merasakan mereka ni Islam, kenapa kita nak lawan Sunni Islam ni? Tetapi disebabkan Sultan Salim kata mereka adalah ancaman yang besar kerana mereka Syiah. Maka berlakulah satu peperangan yang besar. Peperangan ini yang mengalahkan mereka, peperangan yang dipanggil Perang Chaldiran. Ini yang sebelum ni kita pernah sebut. Perang Chaldiran. Perang Chaldiran dekat sini. Di tempat yang tadi kita tunjukkan disputed area tu, di sini berlaku peperangan Chaldiran. Tentera Osmaniyah 2 kali ganda lebih banyak daripada Safawiyah. Dan ketika ini, tuan-tuan dan puan, kalau kita bincang tentang tarikat, sebahagian tarikat yang lain wujud dekat Anatolia yang membawa faham Qizilbash juga. Jadi itu yang membimbangkan Sultan Salim kalau ini akan membawa kepada pemberontakan dalaman Osmaniyah. Jadi itu kebijakan bagi saya, bagi Syiah juga, dia menyelinap masuk. Sebab itu saya pernah sebut, bila kita nak cerita pasal tarikat Sufi ni, saya jadi berhati-hati kerana dalam keadaan kemunculan mereka itu, mereka ada juga yang didalangi oleh Syiah. Sehingga mana kita dah tak tahu, susah kita nak bezakan. Jadi akhirnya kita kena perhatikan betul-betul amalan-amalan tu. Ada amalan yang terlampau mengagungkan dia punya syekh dia, sehingga seperti mana Syiah mengagungkan imam-imam mereka. Yang itu kemungkinan ada dia punya pengaruh-pengaruh. Dan Syiah itu memang mudah untuk mempengaruhi. Dan itu yang terjadi, dan itu yang membimbangkan Sultan Salim. Apabila membimbangkan, maka berlaku peperangan yang besar, Perang Chaldiran, menyebabkan kekalahan yang cukup banyak di kalangan pengikut Qizilbash. Dan mereka dapat mematahkan kepercayaan ini, kepercayaan yang membawa kepada kononnya mursyidnya adalah macam kata apa, wali lah, wali yang tak dapat dikalahkan oleh sesiapa. Itu kepercayaan mereka. Tapi akhirnya Sultan Salim dapat kalahkan. Bila dapat kalahkan, maka waktu itu Puak Kurdi mula menyokong Osmaniyah. Sebab Puak Kurdi berada di tengah-tengah. Dia tidak bersama dari segi kepimpinan politik. Mereka adalah komuniti yang duduk di sini tadi. Jadi kemudiannya apabila berlaku pencelaruan, mereka berada dalam wilayah Safawiyah. Jadi sebab itu mereka ikut dengan Safawiyah. Tetapi apabila mereka telah dikalahkan oleh Osmaniyah, baru mereka kembali balik. Dan sebahagian mereka ada yang masuk Osmaniyah dan adalah juga dalam Safawiyah. Ini tuan-tuan puan, kalau berjalan, kita nak pergi jalan-jalan, pergi ke Iran, memang ditinggalkan kawasan di mana peperangan ini berlaku. Ini dibuatkan satu monumen Chaldiran, nampak tu? Chaldiran ditulis. Dekat sinilah kalau tuan-tuan pergi, boleh tengok tapak memorial perang Chaldiran. Ditunjukkan di mana berlakunya perang yang boleh dikatakan peperangan yang kalah teruk oleh Safawiyah. Sebab antara lain waktu itu Osmaniyah sudah ada persenjataan meriam. Yang tadi kita cerita panjang-panjang tadi, semua puak Turki, bangsa Turki ni, mereka mempunyai persenjataan tentera berkuda, cavalry. Tentera berkuda yang hebat, boleh memanah. Itu kehebatan zaman tu di tengah. Tetapi ketika mana kekalahan Safawi adalah bila mana Osmaniyah juga mempunyai senjata meriam dah. Jadi kekalahan lebih teruk lagi. Dan tuan-tuan tengok ini flashback sikit juga. Sewaktu Saljuk kalah di Anatolia, dia terpecah menjadi, dipanggil Beylik. Ini adalah puak-puak yang saya sebut tadi, puak-puak Turki. Kan ada macam-macam nama. Jadi ni puak, ada Eritni, Zulkadiri, Ramazan, Karaman, Hamidi, Germian. Ni Osman. Jadi Osman inilah yang bangkit menyatukan balik semua ni menjadi Osmaniyah. Tetapi ada dua yang tak masuk Osmaniyah, tapi dia otonomi, bernaung bawah Osmaniyah, namanya Zulkadiri dan juga Ramazan. Bangsa Turki juga, bangsa Turki. Zulkadiri menjadi the buffer state. Nanti kita tengok dia akan menjadi the buffer state setelah Safawiyah kalah. Osmaniyah begini kan? Nampak? Zulkadiri dan Ramazan, dua ini tak masuk bersama dengan Osmaniyah. Safawiyah di sebelah kanan telah pun bertembung dalam perang Chaldiran sampai ke sebelah sini, dan mereka telah makin mengecil lah nanti. Apa yang terjadi adalah mereka bertembung dengan Mamluk.
Osmaniyah akan bertembung dengan Mamluk, dan di tengah ni mujuk ada buffer zone. Kalau tidak, dia akan lebih awal lagi bertentang lah. Tu nampak Safawiyah sudah mengecil dan mereka bertembung. Osmaniyah, peperangan pertama Osmaniyah dengan Mamluk adalah di Marjud Dabik. Ini yang kita katakan tadi, bagaimana Mamluk ni dia tak menunjukkan sokongan dia kepada Osmaniyah untuk melawan Safawiyah. Dia nak ambil siapa menang, dia akan ikut. Jadi ketika mana mereka sudah mula menang, gubernur di Halab ataupun Aleppo, gubernur itu sudah pun memihak kepada Osmaniyah. Dan berita ini sampai kepada Sultan Mamluk, namanya Al-Ghawri, penyebab kepada dia hantar untuk berperang dengan Osmaniyah. Tapi akhirnya mereka kalah. Kita tunjukkan ceritanya ni dari Aleppo, dan mereka turun ke bawah dan mereka bertembung di perang yang namanya perang Marjud Dabik ini, dan tentera Mamluk sudah menguasai. Kemudian Al-Ghawri, Sultan Al-Ghawri ini dah bawa tentera dia. Jadi dihantar panglima dia untuk pergi bertembung. Yang menariknya, kekalahan mereka disebabkan puak tentera mereka tak kepala. Sebab dia datang satu berita kata, kita punya sultan dah mati. Jadi sebahagian kata, ya ke dah mati. Jadi dia tak berlawan dengan sepenuh hati. Sebahagian kata macam kita dah tak boleh kalah, kita tak boleh menang dah ni. Jadi sebahagian lagi kata kita kena pergi. Jadi hanya tentera senior saja yang lawan, tetapi akhirnya dia kalah. Tentera yang junior ni berpatah balik. Jadi dia panik, dan kemudiannya kalahlah di situ, di Syria. Dan Sultan Al-Ashraf Konsul Al-Ghawri ini juga kemudiannya terbunuh. Berlaku perang Ridaniyah pula kerana Sultan tadi telah melantik Ashraf Tuman ini untuk menjaga Kahirah. Dan ini yang terjadi. Teringkaskan peperangan itu, Salim turun sampai ke Kahirah kerana Sultan Salim sudah minta kalau nak tidak diserangi, iktiraf Osmaniyah. Maknanya jadi sebagai kerajaan bernaung di bawah Osmaniyah. Caranya dalam khutbah Jumaat sebut nama Sultan, kemudian dalam surat menyurat juga, tetapi itu tak dibuat, dan kemudiannya berlakulah pertembungan. Tuman cuba untuk sudah menghampiri Salim, tetapi tidak dapat mengalahkan kerajaan Salim sehingga dia diikuti dan diserang di sebelah Sungai Nil lah. Ini very tactical lah, saya tak cerita panjang bagaimana peperangan itu berlaku, dan akhirnya mereka pun kalah. Dan kekalahan Mamluk di tangan Osmaniyah ini menyebabkan Osmaniyah pun dapat menguasai kawasan sehingga ke Hijaz. Kerana Mamluk pun menjaga Hijaz. Walaupun Hijaz ada kuasa yang tersendiri di bawah kepimpinan mereka, tetapi mereka bernaung di bawah Mamluk. Apabila Mamluk dikalahkan oleh Osmaniyah, jadi Osmaniyah juga mengawal itu. Dan Sultan Salim, tuan-tuan puan-puan, yang mula-mula menggunakan istilah khadimul apa dia panggil? Khadam dua kota suci. Allahumma salli apa dia panggil? Saya boleh lupa pula. Khadimul Khadamain. Jadi itu adalah istilah yang dimulakan oleh Sultan Salim apabila menang, dan kemudiannya diikut sampai sekarang. Diikuti oleh sampai sekarang lah. Jadi secara ringkasnya, kemunduran mereka ketika itu oleh ketika zaman Mamluk Burji, kerana mereka ni memang tentera. Asal mereka tentera, jadi mereka tak pandai mentadbir. Jadi sebab itu mereka berlaku kecelaruan sama. Mereka penyakit berjangkit pada waktu itu juga begitu banyak. Penyakit berjangkit, tuan-tuan puan ingat kan, kita pernah cerita tentang the Black Death. Kemudian sultan yang naik umur muda, kalau kita cerita detail lagi tentang kisah-kisah sultan mereka, ada yang kuat minum arak kan, dia dah jadi berfoya-foya dan sebagainya, moral pemimpin pun rendah. Itu antara faktor yang biasa dibincangkan dari sudut dalaman lah. Dari sudut luarannya, orang dah mula tak pergi ke Kahirah. Dulu Kahirah menguasai perdagangan, tetapi disebabkan Vasco da Gama berjumpa dengan Cape Town, banyak barangan-barangan yang pergi ke Eropah melalui Cape Town. Jadi dah tak melalui Kahirah,
Ini juga adalah taktik Eropah lah untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam. Dan kerajaan Osmaniyah pun semakin berkembang. Inilah yang kita sebut tentang kekuasaan Mamluk yang telah, kalau kita tengok dari segi lorekannya, Mamluk Bahri asalnya sebesar ini. Kemudiannya Mamluk Bahri, lorekan hijau ini tuan-tuan dan puan, kalau tengok, ini adalah asal usul mereka. Mereka adalah Mamluk Kipchak. Dia orang puak Turki daripada Kipchak. Kemudian inilah cara pakaian mereka. Kemudian Mamluk Burji pula, dia juga Mamluk bangsa Turki yang melarikan diri dan berada di area Caucasia, kawasan yang dekat dengan puak Kurdi tadi. Jadi mereka ini yang bertentang antara satu sama lain lah. Jadi ini faktor-faktor kekalahan ni antara yang saya sebut secara ringkas lah. Korupsi, ketenteraan mereka pun dah mula lemah sebab sibuk nak kutip cukai saja kan. Jadi banyaklah cerita-cerita yang lain, kita tak perlu detailkan. Cuma yang inilah pakaian tentera mereka tau. Ini boleh dikatakan hebat lah kalau kita tengok tentera mereka, pakaian ketenteraan Mamluk yang terakhir beginilah. Malah mereka ada manuskrip kitab-kitab belajar perang. Antaranya ini kitabnya, kitab perang menggunakan lembing, macam mana kaedah latihan mereka. Kalau teknik berperang atas kuda dipanggil furusiyah, ini adalah guna pedang atau guna tombak atau guna panah sambil berkuda laju. Itu antara kehebatan Mamluk. Itu yang bulan lepas kita 2 minggu lepas kita tengok yang teknik memanah Mamluk tu, yang 3 anak panah dalam tempoh 5 saat. Jadi terlampau laju. Itu kehebatan mereka. Tetapi kehebatan ini tak dapat dikalahkan bila mana Osmaniyah sudah ada kekuasaan artileri. Di bawah Osmaniyah, Mesir menjadi yang dipanggil iyalet. Ini istilah dia. Wilayah di bawah wilayah Mesir, iyaleti Mesir. Kemudian dijajah oleh Perancis sekejap, dalam sekitar 200 tahun, sekejap pun 200 tahun Kemudian dapat diambil semula menjadi Khedivate. Dia panggil istilah dia Khedivate. Dan di dalam setelah itu dalam perang pertama maka kalah di tangan British, dan British telah mengambil menjadikan dia the British Protectorate, namanya Kesultanan Mesir. Tambahan itu Khadimul Haramain, ya betul, maafkan saya. Khadimul Haramain tadi. Haram, dua Haraman Syarifain. Betul. Okey, terima kasih Kemudian tadi saya dah sebut tentang Hijaz. Di Hijaz ada kekuasaan yang dipegang oleh Amir. Ini kita dah sebut bila kita sebut tentang Brunei. Ingat tak? Brunei ada kaitan dengan Amir Mekah. Kenapa saya nak cerita tentang Amir Mekah ni? Sebab iyaleti Mesir, dia menjaga bumi Mekah juga. Tapi bumi Mekah dijaga ataupun dipimpin oleh Amir. Jadi Amir itu kena tunduk kepada iyalet. Iyalet ini adalah kerajaan Osmaniyah untuk Mesir. Okey, faham itu kan? Jadi apa yang terjadi ketika Mamluk, mereka berada dalam Mamluk lah, dalam kerajaan Mamluk. Apabila mereka dalam kerajaan Osmaniyah, mereka berada dalam Hijaz Vilayat. Selepas ini apabila British datang, mereka sudah berada dalam kekuasaan mereka sendiri. Sebelum ini mereka berada di bawah semua kuasa-kuasa Islam yang besar. Jadi dalam ketika mana konflik Mamluk dengan Osmaniyah, ketika itu wilayah Mekah juga menjadi konflik di antara amir-amir juga. Itu terjadi. Dan sekadar saya nak ingatkan baliklah, di ketika itulah munculnya seorang, ketika ketidakstabilan Mamluk, seorang yang namanya Syarif Ali bin Ajlan Abu Sarjah, yang sepatutnya dinaikkan menjadi amir. Dia tak nak gaduh, dia tak nak berlawan, maka dia melarikan diri sampai ke Brunei. Yang ini yang kita pernah sentuh lah. Nak tangkap gambar boleh? Awang Alak Bertatar dekat jalan Ampang. Boleh tengok rumah Awang Alak Bertatar. Okey, ini antara tinggalan-tinggalan yang kita boleh tengok. Kalau tuan-tuan perempuan pergi berjalan dekat Kahirah, dekat Kairo, ada, nampak tak ini yang panjang ni?
Siapa dah pernah pergi? Dah pergi? Pernah, ada tak diterangkan apa ini? Apakah yang panjang ni? Bukan, ini adalah terusan yang dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi sekitar kurun ke-13 untuk keperluan air di Mesir, khususnya ketika mana mereka berperang. Jadi air itu tetap ada, ya. Dan ini dikembangkan oleh Mamluk, dan kemudiannya tinggalan ini ada yang dikenali sebagai Bir Yusuf, Bi'run Yusuf. Sebenarnya bukan Yusuf, dia orang tersalah sebut. Di sana selalu sebut itu adalah Bi'run Nabi Yusuf. Sebenarnya bukan Bi'run Nabi Yusuf, sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi yang membinanya dengan kedalaman sekitar 97 meter kedalaman, dan air daripada bawah dinaikkan dengan menggunakan tenaga lembu tau. Jadi dia ada pergerakan dia. Jadi air itu akan keluar daripada, dia ambil daripada bawah tanah, menggunakan lembu lah yang menolak ni rotation, rotary wheel ni. Dan itu adalah tempat yang sampai hari ni kalau tuan-tuan perempuan pergi boleh tengok. Ni tinggalan lah. Saya suka juga tunjukkan apa yang ada sekarang, yang kita boleh nampak bila kita dah dengar cerita sejarah. Sejarah tu ada lagi tinggalan dia. Dia mudah untuk cerita-cerita bangsa Turki ni, banyak tinggalan mereka. Ini adalah Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi, istananya masih ada sampai hari ini. Dan juga ini Masjid Muhammad Ali, ya. Ini adalah yang dibina sejak zaman Ayyubiyah, kemudian dibesarkan oleh Mamluk, kemudian dibesarkan lagi oleh Osmaniyah. Jadi ini dipelihara dengan baik. Malah waktu dijajah oleh Perancis pun alhamdulillah dia dipelihara dengan seni bina. Yang ni kalau tuan-tuan perempuan tengok, ni seni bina siapa ni? Osmaniyah ni. Jadi dah telah diperbesarkan, diperkembangkan dan dipelihara oleh Perancis pun pelihara mengikut seni bina Osmaniyah. Walaupun Perancis pernah baik dengan Osmaniyah, kan? Ingat tak? Perancis baik dengan Osmaniyah dalam tempoh yang lama, sehingga mana Perancis mula perang memerangi Mesir inilah barulah dia terpecah. Barulah hubungan tu menjadi keruh, ya. Kemudian Perang Dunia Kedua di sini dijadikan barek askar. Okey. Di Qal'ah Salahuddin ini ada satu cerita bagaimana dalam era peralihan di waktu zaman Osmaniyah, selepas Perancis jajah, kemudian nak jadi Khalifat tadi, nak alih balik menjadi suatu kuasa di bawah Osmaniyah ataupun kerajaan Muhammad Ali lah, kerajaan Muhammad Ali ni. Waktu itu Mamluk nampak gaya macam nak cuba topple balik. Jadi apa dibuat oleh Muhammad Ali? Dia panggil untuk satu majlis, kononnya majlis untuk meraihkan ekspedisi tentera Arab untuk berperang. Jadi apa yang terjadi ketika datangnya puak-puak Mamluk ini, ketua-ketua Mamluk seramai 470 orang, dia bunuh semua. Akhirnya dia terpaksa bunuh saja semua ni supaya tidak berlaku rampasan kuasa sekali lagi. Dan tuan-tuan perempuan, kalau pergi ke sini, nama gerbang ini Babul Azab. Kawasan ni dekat Qal'ah Salahuddin ni Babul Azab, dan dekat sinilah tempat yang sebelum ini setahu saya dia tutup untuk turis. Dia tak bagi turis masuk, tapi itulah ceritanya, ya. Mamluk, saya kata dia pernah bersama dengan Spanyol, tentera Kristian, untuk melawan Osmaniyah. Sebab tu saya kata tadi Mamluk ni dia opportunis. Pernah bersekutu dengan Spanyol. Spanyol bekalkan gandum dan juga tentera kapal-kapal perangnya, dan kemudiannya mereka berperang dengan Osmaniyah, ya. Ini berlaku zaman Qitbeh. Tapi Qitbeh ini, Sultan Qitbeh, dia juga ada sahamnya, orang kata. Ada jasanya kepada Masjidil Haram. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Ketika mana Masjid Nabawi itu terbakar, kawasan makam Nabi pun berlaku begitu, maka Mamluk ini membinakan kubah hijau yang kita tengok tu. Kubah hijau tu, ya, di atas makam Nabi itu. Kubah itu sebelum tu warna lain, ya, warna lain. Bila dah terbakar, maka dibina semulalah oleh
Qitbeh ini dia ada banyak color lah. Sebelum tu warna dia biru tua. Sebelum tu lagi biru putih. Kemudian baru dia jadi hijau. Jadi lapisan baru tu diperkemaskan oleh Osmaniyah lah. Osmaniyah buat yang lapisan hijau sekarang ini, di dalam tu adalah kubah yang asal. Jadi dibuat kubah satu lagi lapisan. Sebab itu ada cerita-ceritanya yang mana tuan-tuan perempuan kalau pergi ke Masjid Nabawi ada satu plak kat sini ni. Plak ini menulis tentang jasa Qitbeh. Dia tulis Qitbeh ni, Sultan Mamluk. Osmaniyah pernah juga bersama dengan Venice untuk melawan Portugis. Yang ini kita boleh lihatlah dari segi peperangan dulu bila kita bincang tentang Osmaniyah. Jihad yang dimaksudkan oleh Osmaniyah sudah berubah maksud, bukan sekadar melawan tentera kufur, tentera kafir, tetapi dari segi politiknya, kalau ada kerajaan yang kufur tetapi bersama dengan kita, mereka bukan musuh kita. Jadi musuhnya adalah musuh yang memerangi saja. Jadi sebab itu Osmaniyah dengan Venice pernah bersama dan melawan dengan Portugis. Melawan dengan Portugis. Mamluk ketika mana mereka berperang dengan Portugis, ini ada cerita melibatkan Alfonso de Albuquerque. Dia datang menyamun barang-barang dagang dekat pesisir Arab, dekat tanduk Afrika. Kemudian yang kita pernah cerita bagaimana dekat Mekah, mereka cuba untuk melawan, dekat Yaman, melawan kerajaan Islam di Mekah, Portugis, tetapi dihalang. Jadi Mamluk ada juga dia punya jasa dia untuk menghalang kerajaan-kerajaan Portugis ini untuk melawan ataupun menentang kerajaan Osmaniyah. Itu pernah terjadi. Dan tuan-tuan tahu juga kan, mereka bukan datang melalui jalan terusan Suez tu. So waktu itu dikuasai oleh Mamluk, dikuasai oleh Osmaniyah. Mereka pusing daripada Tanjung Harapan, baru dia naik ke atas, baru pergi ke Yaman, baru pergi ke India. Dia era ni, kurun ke-15 adalah era yang kita juga sudah terkesan daripada Eropah. Okey, saya ringkaskan juga sedikit bagaimana perjanjian Sykes-Picot ini 1916. Wilayah yang tadi berada di dalam Osmaniyah akhirnya telah dibuatkan pecahan oleh mereka tanpa mereka berbincang dengan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi mereka telah pecahkan beginilah. Itulah yang terjadi. Dia pecahkan, okey, ini British punya, ini international control. Dia jadikan wilayah yang tak tahu siapa punya. Tapi sebenarnya dia nak meletakkan Israel dekat situ. Kemudian ini Perancis, ini Itali. Ini terjadi ketika mana kerajaan Islam yang terakhir Osmaniyah pun sudah berada di ambang, di hujung-hujung, sudah tidak ada kekuasaan yang stabil. Ini contoh surat Rothschild. Ini ada berkait dengan Rothschild juga, bagaimana mereka bincang untuk bagaimana nak memindahkan Yahudi masuk ke sini. Dan ini antara gambar arkib yang ditunjukkan bagaimana tentera-tentera Osmaniyah di wilayah Syam ini telah ditangkap. Dan ini gambar British membawa mereka keluar daripada wilayah Palestin oleh, tengok ni, tentera apa yang kat sini ni? Bukan bangsa Turk dah. Ini tentera India. Jadi tentera India dibawa pergi ke sini, pergi ke Palestin, dan yang tentera berjalan kaki ini semua adalah tentera-tentera Osmaniyah. Jadi bermula daripada kurun ke-20, 19 lebih ni, kita boleh dapat tengok dah gambar-gambar, memang ada gambar-gambar. Dan Sultan Sulaiman, saya cepatkan sikit je lah. Sultan Sulaiman kita tahu antara sultan yang telah mengembangkan Osmaniyah cukup besar dari segi kekuasaannya. Dan yang mungkin kita tak perasan adalah plak ini. Plak ini pun ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di mana menunjukkan tentang Sultan Sulaiman mendirikan kawasan ini berdekatan dengan mimbar Nabi. Jadi plak tu kalau boleh baca Arab, kita boleh tahulah dia ada ceritalah nama siapa. Jadi perkembangan dekat Masjid Nabawi tu, daripada masjid yang kecil besar tu, dia ada dekat situ jasa Osmaniyah dan juga jasa Mamluk yang kita boleh lihatlah. Kalau tuan-tuan perempuan pergi di Masjidil Haram pun sama juga. Ada kawasan-kawasan yang arch tu.
Yang Ash tu adalah Osmaniyah yang buat. Tapi waktu dia nak besarkan hari itu ada isu. Ada isu dan Osmaniyah kata jangan dihapuskan, dia minta dikekalkan. Tapi alhamdulillah itulah yang terjadi. Dan tuan-tuan dan puan, akhirnya inilah dia Sultan Osmaniyah yang telah 36 orang ataupun sebahagian mengatakan 37 orang. Sebab yang terakhir tak dikira lah. Sebab yang terakhir adalah waris yang di zaman Republik yang telah dibuang negara ke Perancis kan. Yang terakhir. Yang 36 orang ini, tuan-tuan pun boleh tengok, kita pun dah pernah tengok sebelum ni, bagaimana dalam era ini kebangkitan, kemudian perkembangan. Ini Sultan Sulaiman, ini Sultan Salim. Ini Sultan Salim yang tadi kita ceritakan yang menguasai Osmaniyah. Kemudian ini Sultan Sulaiman yang terakhir yang katakan paling besar menguasai kawasan Asia Tengah lah, kita katakan Timur Tengah lah. Kemudian yang ini adalah di zaman yang dipanggil transformasi dalaman saja. Yang ini tempoh bergenang, tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian tempoh ini kita boleh tengok dah sini pakaian dan lain dah modernisasi. Sebab ketika mana barat sudah mula menguasai, maka kita pun mula mengikut acuan ataupun gaya barat lah kan. Dan ni saya tak ingat lah, mungkin dalam sekitar kurun ke-18. Kurun ke-18. Sebab dia berkait dengan revolusi perindustrian, dia berkait dengan warp engine tu. Jadi dengan penemuan warp engine, automation, itu yang dipanggil revolusi perindustrian. Jadi semua benda jadi laju dekat Eropah bila ada warp engine. Dari segi pengangkutan, percetakan, dan akhirnya orang pergi ke sana, orang melihat kepada kekuasaan Eropah ni kerana kehebatan mereka boleh bertempur menggunakan kapal warp engine. Orang lain masih lagi kapal menggunakan arang batu dan sebagainya. Dan kalau di wilayah kita ni di Asia Tenggara, yang paling terkesan bila berlaku perang candu di India. British campur tangan sebab British supply candu kepada China secara diam-diam. Kantoi orang kata, kantoi kira kerajaan Cina di waktu dinasti Qing, tak silap saya, dapat tahu dan kemudian humban semua candu tu ke laut. Pemula kepada perang, dia bawa kapal warp engine. Jadi peperangan tu di atas laut, kapal-kapal Cina dan juga kapal perdagangan lain menjadi mangsa. Yang itu macam amaran. Sebab itu berlaku lagi, dia supply candu lagi. Yang ini kisah zaman era mereka panggil the age of exploration. Nampak macam baik kan, dia explore. Tapi dalam masa yang sama adalah era colonization. So dia colonize negara-negara di sebelah sini. Dan ketika itulah kita dapat lihat keadaan kita, alam Melayu, ada gambarnya, orang-orang Jawa juga dihayalkan dengan candu dan sebagainya. Itu adalah antara strategi musuh-musuh Islam ketika itu. Jadi itulah pengakhirannya berkenaan dengan Mamluk yang jatuh di tangan Osmaniyah. Yang selepas ini kita akan membincangkan sedikit, macam patah balik sedikit kepada kejatuhan Baghdad secara detail sedikit. Sebab kita sebut sebelum ni Mongol telah mengalahkan Baghdad 1258, tetapi macam mana mudah sangat dalam tempoh 8 hari boleh menghancurkan kota Baghdad. Kota Baghdad yang namanya Madinatun Nur yang cantik bulat yang kita pernah tunjukkan, boleh jatuh dalam tempoh 8 hari. Ada punca-puncanya yang melibatkan 3 tadi, orang Mongol sendiri, orang Eropah, dan juga satu lagi Syiah. Jadi nanti kita akan lihat. InsyaAllah kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.